أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير ولا تؤسير يا كريم رب يسير ولا تؤسير يا كريم رب يسير ولا تؤسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam Ramadan al-Mubarak. Hari ini pagi Jumaat, hari Jumaat penghulu segala hari, iaitu hari yang ke-25 kita berpuasa. Yang berbahagia Al-Fadil Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim yang sudi menerima undangan bersama program Munajat Sahur malam ke-25 dengan tajuk Andai Ini Malam Qadar. Yang berusaha Puan Haji Rosniati Mansur dan seluruh sahabat pengurusan Gubernur Iman yang bertungkus lumus menyediakan platform untuk program-program Ihya Ramadan sepanjang Ramadan pada tahun ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pencinta ilmu yang terus istiqamah mengimarahkan program-program yang dianjurkan oleh Gubernur Iman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya terus bersyukur dapat menghidupkan malam-malam mulia dengan munajat sahur, terutama malam ini, malam Jumaat terakhir di bulan Ramadan, dan kita memasuki fasa terakhir dan tinggal beberapa hari saja lagi Ramadan akan pergi berlalu meninggalkan kita semua. Bagi memohon keberkatan munajat sahur pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Moga mendapat limpahan rahmat dan keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Rabbil Alamin. Majlis seterusnya, tanpa kita melengahkan masa lagi dengan penuh rasa hormat dan takzimnya, kita persilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim untuk menyampaikan mutiara ilmu di program Munajat Sahur kita pada pagi ini dengan tajuknya Andai Ini Malam Qadar. Tafadhal mashkura ya Fadil Ustaz. Baik, syukran, terima kasih kepada bonda admin. Tak silap bonda Nur Akiyah nama. Ya Ustaz. Okay, alhamdulillah. Semoga bonda di bawah naungan rahmat Allah insya-Allah dan seluruh muslimin muslimat. Amin. Okay, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bonda Ibu Rosniati selaku penganjur bagi pihak Gubernur Iman. Seterusnya bonda yang sudi menjemput serta melayani kerenah saya seorang ni sebab ada perubahan jadual tu. Alhamdulillah bonda Hajah Moda tak silap dari Brunei tak silap. Kemudian seluruh pihak pengurusan, para moderator dan yang dikasihi, yang diraikan, yang dihormati barisan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, muslimin muslimat, jemaah serta keluarga GNI Gubernur Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya beradanya kita pada pagi yang ke-25 Ramadan, pagi ataupun kita kata malam ganjil, kemudian malam Jumaat, kemudian malam yang tidaklah sejuk sangat dan tidaklah panas sangat. Jadi yang mana ini semua ni macam bertepatan dengan yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana apa dikira sebagai tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan seperti mana tajuk kita, di mana mungkin andai inilah malam qadar, maka kita sama-samalah tunjukkan dan kita usaha memastikan malam ini malam yang terbaik yang boleh kita laksanakan, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian, kita jam menunjukkan jam 4.10. Jadi insya-Allah pada pagi ini lebih kurang dalam masa yang berbaki 50 minit ini, pengisian kita mulakan dengan zikir dulu kejap lagi sama-sama. Nanti insya-Allah JNI akan pamerkan slide berkenaan zikir. Kemudian kita akan bincangkan sedikit sebagai persediaan kita dalam akhir-akhir Ramadan ini dan apa yang kita nak kena buat. Jadi kita rebut sama-sama yang berbaki ni. Jangan kita memilih, ada orang dia memilih sangat, mesti kena malam ganjil lah, mesti dia kena ada syarat-syarat dia lah, pokok kena sujud lah kan. Masalahnya bukan pokok sujud tak sujud, yang penting kita yang sujud, kan. Jadi biarlah kita ni jangan terlalu sangat mencari tanda tu, cuma sekadar dia memberikan kita motivasi lah, sekadar motivasi, dan kita doa aje sebab kita tak tahu benda ni adalah rahsia Allah kan. Kita doa aja agar kita bertemu dengan malam qadar. Sebab itu jangan kita memilih-milih, teruskan kita beribadah sampai ke akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah ganjarkan kita dengan selayak-layaknya, insya-Allah. Baik, jadi kita sama-sama mulakan dengan zikir munajat sedikit sebagai kata makanan ataupun santapan rohani kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan tidak lupa juga ibu-ibu sekalian, sekarang di mana kita pastikan ibu-ibu sekalian nanti lepas habis program kita pukul 5, pastikan sempat untuk kita solat sekejap. Maknanya mungkin saya yakin ibu-ibu dah ramai bangun awal kan, bangun awal dan dah solat dah pun. Tapi andailah antara kita ni ada lagi yang belum solat, jadi pastikanlah sempatlah untuk tahajud ke kan. Kemudian buat mana sempat, mungkin solat taubat, hajat. Jadi kita masa tu sempatkan sikitlah sebelum kita nak kita masuk subuh. Terpulang ibu-ibu nak sahur dulu pun okey, ataupun nak solat dulu pun tak kisah. Yang penting tengok jam lah. Jangan syok sangat solat tapi tak sahur kan, tahu-tahu bunyi azan. Menyesal sampai ke sudah, nangislah di tepi buju katil kan. Baik, insya-Allah sekarang kita mula dengan zikir dulu. Mudah-mudahan ada barakahnya pada pagi ni, insya-Allah pada pagi Jumaat ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah. Kita mula dengan istighfar dulu. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah, semoga zikir itu sebagai permulaan dan dapatlah sama-sama kita menghayati maksud isi kandungannya, dan mudah-mudahan dia menjadi satu santapan rohani di lidah kita, di dalam jiwa kita,
meresapi ke dalam. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita berpeganglah pada kata-kata ulama, yakni lidah yang sentiasa berzikir, maka insya-Allah dengan izin Allah akan dihilangkan ataupun dielakkan segala perkataan yang dusta, perkataan yang membawa kepada dosa. Dan ini bertepatan dengan hadis Sahih Al-Bukhari yang mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabah." Atau kama qala, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang zur, qaul az-zur ni apa? Perkataan yang lalai yang membawa kepada maksiat dan dosa, dan dia beramal, dia melakukan apa yang dia mengatakan itu, maka Allah pun tidak sekali-kali menginginkan hamba-Nya ni menahan lapar dan dahaga. Ini maknanya apa ibu-ibu sekalian? Maknanya kepentingan kita ni berpuasa bukanlah sekadar tahan lapar dahaga, tapi juga tahan lidah kita daripada mengatakan sesuatu yang tidak ada faedah. Kan? Seperti contoh mengata perkataan yang mencarut, yang dikata sebagai lucah, dan ada unsur penipuan, ada unsur fitnah, ada unsur mengata orang, kan? Ada unsur yang membawa kepada maksiat lah, perkataan yang Allah tak suka. Jadi sebab itulah kita kena rajin berzikir ibu-ibu sekalian, dan bukan sekadar berzikir, tapi kita fahamkan maksud. Dan kalau boleh biarlah sampai kita menyendiri nanti, maknanya dalam malam-malam yang lain kita menyendiri, lidah kita berzikir, dan hati kita itu mengenangkan balik, muhasabah balik apa yang kita buat. Kalau boleh biarlah dia sampai mengalir air mata. Ini dia akan kita laku dengan ikhlas bila kita berseorangan. Sebab itu dalam hadis lain disebutkan satu golongan yang mendapat naungan arsy Allah, siapakah dia? Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafatat ainah. Kama qala, seseorang ni yang dia mengingati Allah ataupun zikir pada Allah secara bersendirian. Maknanya dia ikhlas, dia berzikir, dia ingat pada Allah sampai dia mengalir air mata. Jadi ibu sekalian, kita nak mengajak kepada situ. Mungkin sekarang kita buat secara beramai dan kita tidak dapat sangat kata apa, kesungguhan tu mungkin tak berapa, cuma kita nak mengajak kita ramai-ramai buat kan. Yang paling penting ibu sekalian, habis dah nanti ihya Ramadan kan, dah habis dah kita punya munajat sahur sampai penghujung Ramadan, pastikan ibu sekalian kita teruskan semangat ini, walaupun mungkin dah tak ada dah online masa tu ataupun terhad, tapi kita sendiri lakukan sebagai satu sebahagian daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan dia memberikan satu istiqamah dalam kehidupan kita. Dan tahniah dan syabas kepada pengurusan JNI kerana anjurkan program sebegini, kerana saya kira agak rare dan saya first time juga secara online. Saya pagi ni Qiyamul Lail online. Saya sebut dekat seorang jemaah, dia pun pelik, "Ustaz, boleh ke Qiyamul Lail online?" Macam menarik je. Jadi saya pun cakap lah, bukanlah solat tu online kan. Kalau boleh saya dah ajak dah solat online, tapi dia tak sesuai lagi. Jadi kita cuma ajak kepada inilah zikir, kita bagi kata apa, perkongsian sedikit, dan kita akan doa lah sekali. Jadi itulah pengisian kita boleh buat secara online. Jadi mudah-mudahan habis nanti sekalian pukul 5 nanti, insya-Allah saya menyeru lagi sekali, pastikan sempatlah solat. Sebab mungkin boleh jadi ini malam qadar, dan antara pentingnya malam ataupun 10 malam terakhir adalah kita menghidupkan malam tu. Memang bebas ibadah, tapi antara yang penting adalah kita qiyam. Qiyam ni sendiri membawa maksud kepada berdiri. Kan qiyaman kan. So diri ni more kepada apa? Solat. Nanti insya-Allah sama-sama kita buat, tapi bukanlah saya berjemaah online kerana tidak sah nanti. Jadi kita buatlah insya-Allah bersendirian ataupun ajak sekali anak ke apa. Yang penting nanti jangan lupa saya ulang lagi, jangan lupa pastikan sempat kita buat. Ingat qama, man qama lailatul qadri, kan, siapa yang menghidupkan lailatul qadar, maka insya-Allah dia akan dapat juga ganjaran, iaitu keampunan. Mudah-mudahan. Tapi saya nak sebut juga, qama tu bukannya siapa yang koma dalam Ramadan. Jangan salah faham. Itu saya sebut kat satu surau, saya kata man qama Ramadan. Dia pun tengok pandang semacam. Saya tekan siap-siap cakap awal-awal lah.
Bukan makna dia siapa yang koma dalam Ramadan. Siapa yang koma dia pergi nak buat, tidur je nak kerja kan. Jadi maknanya mendirikan, hidupkan Ramadan. Bukan siapa yang koma dalam Ramadan. Kalau macam tu seronok lah. Kan, yang koma betul dia terus boleh mendapatkan ganjaran apa, mendapatkan ampunan kan, senang hidup kan. Baik. Jadi insyaAllah Ibu sekalian kita akan teruskan dengan sedikit perkongsian sebagai persediaan kita menghadapi, mengharungi baki-baki Ramadan. Dan yang penting saya akan kongsikan iaitu bagaimana kita nak terus semangat habis Ramadan pun kita akan teruskan insyaAllah. Baik, nanti kita minta JNI untuk paparkan slide. Okay. Mantap dia kata on the spot begitu hebat. Takut saya tak terkejar nanti ni. Okay. Baik, terima kasih kepada JNI kerana sudi untuk menguruskan sebab saya tak buka laptop walaupun ada dia di sebelah saya. Tapi sebab dia tiba-tiba puasa juga. Dia puasa ni bulan Ramadan. Jadi saya tak naklah ganggu dia kan, biarlah dia puasa dulu. Nanti dia iftar nanti saya uruskan tu insyaAllah. Dia ada sedikit masalah lah kan. Saya kata dia puasa tu. Baik. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita tengok pada slide sekalian Jadi slide macam biasalah. Bolehlah ambil gambar ke, nak buat kenang-kenangan ke, nak sampaikan pada orang ke, yang penting kita fahamkan, kita ambil sebagai satu amalan tausiah insyaAllah. Baik. Jadi ibu sekalian pertama sekali kita mulakan Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman insya-Allah. Baik. Jadi apa yang kita buat ibu sekalian, kita perlukan satu matlamat kan, betul tak? Objektif tu kena ada. Bahkan dalam hadis yang Nabi sebutkan apabila kita buat sesuatu yang tidak ada faedah kan, maksud hadis lah, yang mana dia menjadi sia-sia. Dan antara kesempurnaan Islam kan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi atau kama qala, daripada kesempurnaan kita sebagai seorang Islam muslim, dia tinggalkan apa yang tak ada faedah, tak ada manfaat. Sebab itu kita pentingnya tengok objektif. Sebab itu kalau kita tengok dalam bab hadis, banyak kita hadis mulakan dengan niat. Dalam bab macam keduniaan pun, perasan tak kalau kita tengok kan, contoh buku teks kan, dia ada tulis kat situ kan, matlamat pembelajaran objektif khusus contohnya, objektif pembelajaran, hasil pembelajaran. Sebab apa? Dia sebelum nak start belajar tu, dia dah letak dah target apa yang dia kena capai. Okay. Benda ni sebenarnya dipraktikkan banyak benda. Contoh kita buat program mungkin kemasyarakatan pun, dalam kertas kerja tu dia akan tuliskan objektif. Even dalam thesis pun yang mungkin buat apa-apa projek kertas kerja kan, pun ada objektif kat situ yang di awal-awal. Sebab apa dia letakkan di awal? Sebab nak tentukan apa yang kita nak capai. Barulah dia boleh ada flow. Kan macam itulah Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan ni bila sebut matlamat puasa ni Ramadan ni kan, matlamat dia mesti tentukan siap-siap. Dan saya yakin ibu sekalian mesti tahu matlamat iaitu antaranya apa? Kita mencapai menjadi orang yang bertakwa. Kan? Dan dalam hadis ni, ini satu lagi benda yang penting, yang mana saya yakin dah biasa dengar. Satu ketika Nabi naik minbar, Nabi aminkan sebanyak 3 kali kan doa tu. Malaikat Jibril doakan, malaikat amin. Tiga-tiga ni ibu sekalian, semua doa-doa yang kita kata doa yang buruk lah. Doa golongan yang buruk. Yang disebutkan sebagai dicelakakan, maknanya mendapat musibah. Yang kita lagi pelik, Nabi aminkan doa. Maknanya ni benda ni kena serius. Biasa dengar hadis kan, dia buat amalan apa dapat apa kan. Dia lebih kepada kebaikan, kelebihan kan. Kita seronok dengar. Tapi yang ni dia lebih kepada amaran, penegasan. Ni dalam slide kita nampak ni kan. Siapa yang bertemu Ramadan, man adraka syahra Ramadan falam yughfaru lahu, tidak diberikan keampunan, maka dimasuk dalam neraka. Fadakhalan nar fa abadahullah atau kama qala. Masuk neraka jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada Allah. Dan benda ni ibu sekalian, kita kena muhasabah. Muhasabah sebab kita tak tahu kita ni sekarang, contoh sekarang dah dapat belum keampunan. Ada siapa yang boleh jamin? Tak ada orang pun boleh jamin sebab kita memang tak tahu. Secara pasti, zahirnya kita tak tahu. Kan, secara pasti tak tahu. Tapi ada tak tanda dia? Ada. Ada tanda dia dalam slide yang seterusnya yang disebutkan tentang cara kita mendapatkan keampunan. Okey, ibu sekalian, benda ni take note betul-betul. Walaupun kita kira dah hujung-hujung Ramadan, takut macam kata tak sempat ke kan. Tak apalah, yang mana ada ni kita buatlah. Sebab ni kalau cantiknya kita bincang awal lagi.
Maknanya kita tengok awal-awal sebelum Ramadan tu supaya kita dapat menentukan apa yang kita nak. Tapi tak apalah, kita bincang mana yang boleh. Okey, ibu sekalian, ada 3 golongan yang Nabi janjikan dalam hadis yang sahih. Bukan saya sebut, tapi Nabi sebut, saya cuma sampaikan sahaja. Yakni ada 3 golongan yang dijanjikan dia akan mendapat keampunan dosa-dosa yang lampau, dosa kecil. Yang mana dengan syarat dia buat dengan betul-betul yakin, betul-betul mengharapkan Allah terima. Dia macam buat tu betul-betul ikhlas lah. Bukan dia sekadar gimmick, sekadar suka-suka ikut mood. No, dia mesti buat sungguh-sungguh. 3 golongan. Pertama, ni mesti kita kena dapat, man sama Ramadan. Siapa berpuasa pada bulan Ramadan. Ini memang kewajipan. Tak ada orang boleh nafi dan tak ada orang boleh kata oh saya terkecuali. Dia kalau terkecuali pun maknanya dia ada gantian. Betul tak? Dia macam maknanya dia bayar fidyah kalau orang tak mampu. Mungkin orang yang tak larat masa tu, mungkin dia demam ke ataupun sakit apa-apa, maka dia kena qada waktu yang lain. Kan, maknanya tetap ada penggantian. Bukan kata oh saya cuti tak payah ganti. No, dia cuti berganti. Bukan MC kan. Kalau MC tak payah langsung buat dah. Enjoy je the day kan. Macam kalau solat tu MC lah kalau bagi yang uzur syar'i tu kan. Tapi puasa no walaupun dia uzur, katalah dia demam sakit ke apa kan, tetap dia kena gantikan balik. So ini perbezaan sedikit dengan solat. Sebab puasa ni sebulan je dalam setahun, tak banyak. Solat ni setiap hari 5 waktu kan. Sebab itu dia diberikan rukhsah, adanya keringanan lah. Al-masyaqqah tajlibu taisir kan, ikut kaedah dia. Jadi adanya kesusahan ni diberikan kemudahan. Sebab itu tidak perlu digantikanlah solat ni. Tapi yang puasa bagi yang uzur syar'i tu wajib juga qada. Tak ada excuses lah, mesti kena buat. Jadi ini paling kurang sekalian, mesti target doa banyak-banyak kan, kita dapat berterusan. Puasa ni memang kena buat. Yang kedua, mendirikan. Saya sebut tadi pada permulaan tadi, orang yang hidupkan Ramadan. Hidupkan, dirikan ini mau kepada salat, baik itu tarawih itu khusus Ramadan, dan juga ibadah yang lain. Macam kita buat tadi, berzikir, ni kita buat ni, perkongsian ni pun dikira sebagai ibadah. Bahkan menuntut ilmu kan, lagi penting, lagi tinggi fadilat, lagi ganjaran tu lagi hebat. Kan, jadi alhamdulillah kita bersyukur masa macam ni kita dapat perkongsian sikit kan. So kita ambil peluang. Jadi rebutlah peluang kan. Baik, kita akan doa lepas ni insya-Allah. Kita akan solat lagi lepas tu secara masing-masing di rumah. Jadi itulah cara dia. Dan ibu sekalian pastikan malam-malam 10 ni longgok semua ibadah. Ada orang dia sekadar solat sahaja. Salah ke? Tak salah lah. Baguslah solat tu. Tapi dia macam merugikan peluang. Sebab mendirikan Ramadan ni dia mau kepada solat, tapi bukan sekadar solat lah. Semua jenis ibadah longgokkan lah. Maknanya malam macam sekarang ni kan, kita ambil semua. Ambil semua. Macam contoh kita dah apa yang kita dah buat, okey cantik. Tambah lagi. Ada masa sikit nanti baca Quran. Kan? Ada masa lagi sikit, mungkin kita tambah lagi zikir sendiri. Ada masa lagi, mungkin nak tambah doa sendiri. Maknanya longgok semua ibadah. Tapi ibu sekalian, ada soalan uji minda pagi-pagi ni. Kan, syekh saya je memang uji minda. Betul, ada orang panggil saya sekarang ni nama baru, Ustaz Kuis. Bukan belajar dari kuis lah. Ustaz yang suka bagi kuis kan. Ada orang seorang lagi panggil saya, Ustaz perkena orang. Orang bagi soalan nak uji minda, dia kata perkena. Sampai hati dia, tapi tak apalah, saya maafkan dia lah. Ni bulan Ramadan, kita sama-sama saling memaafkan. Baik, jadi dulu nama saya lain, Ustaz Slide. Sekarang dah tak ada, tak glamour dah nama tu. Dulu mula-mula saya bawa kan, pergi mana-mana bawa gendong apa laptop. Orang gendong anak kan, dia gendong laptop, tak apalah nak buat macam mana kan. Lepas tu bila bentang slide ni sampai ada orang panggil saya Ustaz Slide. Mana Ustaz Slide tak datang kan malam ni kan. Tak apalah, redha je nak buat macam mana kan. Tapi sekarang dia tukar nama lain dah. Ustaz perkena boleh, Ustaz Kuis pun boleh. Baik. Jadi nak bagi sikit soalan uji minda lah sikit kan. Kita pagi-pagi ni takut ada yang terlena kan, dilamun mimpi ke kan. Dia mimpi tentang contoh apa-apa yang menyeronokkan kan. So kita nak bagi fokus sikit dalam banyak-banyak ibadah. Ada satu ibadah dia tak boleh buat pada waktu malam. Apakah dia? Macam pantun dia kan. Teka-teki. Pantun teka-teki. Dalam banyak-banyak, itu dia dah ada jawapan kan. Saya baru nak belagak sikit lah kan. Soalan ni gempak kan, tak ada orang boleh jawab. Akhirnya ada orang telah menewaskan saya.
Tak apalah, ini bulan Ramadan, saya saling memaafkan insya-Allah. Tak ada, tak apalah. Sebab saya banyak tempat saya tanya, semua melopong je. Bila saya sebut puasa kan, dia semua macam tu kan. Kita seronok lah, kita rasa macam uish memang dah kena lah. Tapi yang ni saya tak habis lagi soalan. Saya tak tutup lagi mulutnya. Baik, jadi itulah puasa memang tak boleh buat lah pada waktu malam Jadi ibu sekalian, longgoklah semua ibadah tapi janganlah terlebih sangat terpaling ibadah sampai nak puasa malam, tak ada So daripada ni nanti kita sahur, makan puas-puas, semangat kan. Tapi yang semangat tu kita convert kepada ibadah. So longgoklah semua ibadah, buatlah segala-galanya, especially sedekah pada malam-malam 10 buat setiap malam. Kalau boleh saya dah sebut sebelum ni, saya rasa dah pernah selalu pesan, di mana duit raya tu bagilah dalam bulan Ramadan. Lagi bijak, pandai, cemerlang, hebat bila dia bagi waktu malam-malam macam ni. Lagi baik, lagi bagus kalau dia bagi kat saya transfer lepas ni. Saya tak kisah, saya sudi mengongsikan lepas ni kan, sebab nak bagi peluang ibu sekalian sama-sama kita dapat pahala. Kan, sebab itulah tujuan saya ikhlas. Sebab itu nak memudahkan ibu tu saya share je lagi QR code. QR code nanti masukkan, transfer lah. Saya tak minta banyak, bagi kosong-kosong pun cukup. Letak satu kat depan, tambah kosong kat belakang. Kosong je kan, janganlah kedekut sangat kan. Tambah 1 kosong ke 100 kan, 1000 pun okey kan. Tak banyak pun, sikit gitu. Gurau-gurau je. Baik, jadi insya-Allah itulah, itu yang kedua, pastikan kita hidupkan Ramadan. Semangat ibadah, kekalkan momentum sampai habis. Sebab ibu sekalian, sekarang yang menghadapi simptom masalah penyakit sikit ni, kebanyakan tempat yang saya perhatilah, yang saya kongsi ni sekadar bukan nak mengata, bukan nak judge orang, tak. Cuma peringatan Perasan tak kan, kebanyakan tempat kita semakin susut kan. Bukan susut badan, itu agak rare lah. Susut bilangan orang yang pergi seorang masjid. Kebanyakan tempat yang saya kira memang itulah yang berlaku. Apa bukti saya kan travel banyak-banyak tempat kan. Orang biasa travel negara-negara kan. Saya travel surau masjid. Kan? Okey dah tu kan, dapat travel juga. Jadi saya perhatilah beza yang awal-awal dulu yang penuh sampai saya tak muat duduk dalam. Sampai kena duduk kat luar, kena bentang tikar kan. Macam tu punya keadaan, tapi sekarang ni macam dah memang kurang. Apa ni, kita pelik sebab belum habis Ramadan lagi. Kenapa kita dah hilang ataupun kurang semangat? Jadi jangan begitu. Sebab ibu sekalian, orang yang betul-betul istiqamah, dia mesti akan rasa nak lagi buat, dia lagi tambah. Maknanya bila masuk 10 ni, dia tahu dah apa yang Nabi amal kan, apa yang Nabi buat, dia jadi lagi semangat. Maknanya nak kata kesimpulan, mesti lagi bertambah orang datang. Tapi why? Kenapa? Dia jadi semakin kurang. Ini kita rasa pelik sebab tak habis Ramadan dah tak semangat dah. Bayangkan nanti malam raya. Kan, malam raya bukan ingat bukan kita je raya, syaitan pun raya sekali. Sebab itulah asal usul wujudnya hantu raya. Sebab apa dia pun raya juga pada malam raya tu. Dia bebas kan. Jadi bila dia kembali ke dunia, dia mengganggu kita balik. Sedangkan dia nampak kita tu, kita dah memang tertipu dah. Maknanya kita dah mula kata apa, dah lalai dah. Padahal dia tak datang lagi, kita dah leka, dah lalai kan. Jadi kalau dia datang lagi senanglah dia nak memperdayakan kita kan. Sekejap je lah. Dia akan more fokus kepada orang yang betul-betul semangat untuk melemahkan dia. Betul-betul sekalian, jangan putus asa. Keep the momentum, semangat untuk keluarkan pula dah. Saya baca ada orang tadi Bunda Asmah tulis maaf keluar kan. Saya pergi sebut semangat untuk keluarkan lah. Minta maaf tersasul sikit lah. Semangat untuk kita kekalkan semangat, maknanya untuk ibadah ni sampai habislah Ramadan. Barulah lepas habis Ramadan masuk raya kan, kita jadi semangat tu ada, momentum tu ada dan dapat kita teruskan. Dan ingatlah ibu sekalian pada hadis yang Nabi sebut dalam Al-Bukhari 6465, sedikit pun tak apa, yang penting banyak. Yang penting banyak, Allah mensasul lagi. Sedikit pun tak apa, yang penting istiqamah. Tak ada dalam slide, saya sebut je. Sedikit pun tak apa, tapi istiqamah kan. Yang mana dalam Al-Bukhari Nabi sebut apa yang Allah suka, ahabbul a'mali ilallah. Apa yang Allah suka ni amalan macam mana? Dia sikit pun tak apa, tapi dia berterusan. Baik, itu kita ingat masuk Syawal nanti mungkin kita buat ni jadi kurang sikit. Macam contoh solatnya jadi kurang sikit. Itu normal, biasalah tu. Baca Quran jadi kurang sikit sebab semangat tu tak sama macam Ramadan kan. Tapi masih buat. Dia jangan terus pinggat.
Dia jangan terus tinggal dan kita pastikan masih buat. Itulah kadang-kadang kalau tak buat, malas kan, paksa sikit lah. Cari semangat. Jangan cari alasan, cari semangat. Kalau kita bagi alasan ni, kita manusia memang win. Apa jua situasi boleh bagi alasan. Dia sebab dia tak nak mengaku salah. Dia tak nak terima dia punya kesalahan, dia tak nak terima yang dia tu sebenarnya memang buat salah kan. Sebab itu dia akan kata istilah dia spin lah kan. Macam-macam alasan, macam-macam dia akan spin sana sini untuk convincekan orang kan, untuk memujuk ataupun bagi orang tu macam tak boleh nak balas. Padahal dia tahu yang mana diri dia sendiri sebenarnya banyak memberikan alasan. Saya ingat ibu sekalian, saya sebut ni sebab kita nampak benda ni jadi satu simptom penyakit sikit. So, jangan kita tergolong lah. Biarlah orang ni tak datang ke apa ke kan, makcik Minah sebelah jiran kita ke, makcik Beda jiran atas ke, makcik apa lagi, apa-apa makcik lah. Kan sebut nama kan terkena pula dalam JNI kan, berajuk pula kan. Apa-apa makcik lah yang penting dia tak datang tak apalah, yang penting kita pergi. Tak payah harapkan makcik Beda tak datang, makcik Bedah tak datang, tak payah. Makcik Joyah, Joyah tak datang kan. Jangan kita petikai orang lain. Kita fokus pada kita je. Fokus pada kita dan kita nak semangat cari orang. Macam maknanya kita bukan cari orang tak datang tu. Cari orang yang datang. Kita bersahabat dengan dia, rapat dengan dia kan. Yang paling cantik dengan family lah. Ada anak, cucu kan, ada suami, isteri kan. Pergi sama-sama, ambil semangat. Kan macam tu lah ibu sekalian, jangan kita bagi alasan, bagi satu semangat tu, teruskan semangat sampai habis Ramadan. Ni ada yang berbaki ni, termasuk hari ni lagi 5 hari lah. 25, 26, 27, 28, 29 kan. Mungkin 29 je ataupun mungkin kalau 30 pun lebih kurang 6 hari. So pastikan lebih kurang seminggu ni semangat tu kekal kan. Jangan kita give up. Kalau boleh tambah lagi bagus. Lagi tambah lagi bagus. Contoh tarawih kita biasa buat 8, boleh tambah lagi sampai 20, lagi bagus. Peluang untuk dapatkan Lailatul Qadar lebih banyak. Atau ganjaran tu lebih besar kita dapat. Itu sepatutnya. Bukan diskaun. Dia kena tambah lagi. Ada orang dia minta diskaun. Datang-datang 10 terakhir dia minta diskaun. Kan? Itu kita kata dia salah tempat. Dia minta diskaun. Pergilah ke kedai baju raya. Minta diskaun pun betul. Ni minta diskaun nak ibadah kan. Jadi sebenarnya bukan dia rugilah sebenarnya. Bukan dia untung. Sebenarnya rugi. Jadi biar kita sama-sama orang yang dapat sedarlah benda ni, amalkan. Betul yang ketiga, ni penting yang kita dah lalui ni, malam qadar. Mendirikan malam qadar. Maknanya 10 terakhir, jangan pilih memilih. Man qama Lailatul Qadri. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar? Ada orang salah dengar, dia kata, Ustaz kata apa tadi? Kita ulang Lailatul Qadar. Oh, saya ingatkan Lailatul Qamdar. Saya tak pergi Qamdar tahun ni, saya pergi kedai lain. Tu dia kan. Dia sempat lagi bagi punchline kan. So kita sabar je lah kan. Bulan Ramadan kita berilah saling memaafkan kan. Jangan simpan-simpan dendam tak baik kan. Jadi sebab itu jangan salah faham, jangan duduk belik lah. Jangan duduk spin-spin lah kan. Lailatul Qadar lah, bukan Lailatul Qamdar. Ada pula seorang pakcik baru ni, dia kata Lailatul Qadar Ustaz. Lagi sedap Ustaz. Dia pergi tu tak apa lagi, yang masalahnya dia tak ajak saya sekali. Itu yang sakit hati sikit lah kan. Padahal kita rapat juga dengan dia. Jadi sebab itulah janganlah kita salah-salah dengar. Yang penting ingat Lailatul Qadar tu semangat Jangan pilih-pilih Jangan kita pilih malam ganjil, okey, buat. Malam genap, tak payah buat. Dengan macam tu. Mungkin semangat tu kurang lah. Macam ganjilnya lebih sikit kan. Macam kita fokus lebih. Tapi malam yang genap jangan tak buat langsung. Ada orang sampai dia mencari tanda Lailatul Qadar, mana pokok sujud, mana bantal terbang kan, mana hujan tak ada hujan ke. Janganlah dia cari-cari macam tu kan. Itu tak dituntut sebenarnya kan. Kita yang cuma dituntut tu kita mencari, makna cari tu, buru tu apa, kita buat semangat semua malam 10 tu. Itulah yang Nabi buat dalam slide yang ketiga tu. Apa yang Nabi buat kan, datang 10 terakhir, apa yang Nabi buat, Nabi akan mengetatkan kan syadda bi'zarah, tak berlaku hubungan suami isteri. Nabi hidupkan malam wa ahya lailah, maknanya extra effort. Dia kena bertambah, bukan berkurang. Paling-paling pun dia sama. Kan Nabi hidupkan malam tu. Ada orang pernah kongsi, ada saya tengok dalam tu video ni, dia kata mungkin seorang ustaz lah kot, dia kata malam ni jangan tidur. Dia kata malam ni jangan tidur. Saya pun fikir, macam mana tu kan, tak tidur langsung kan. Sakit juga tu. Jadi mungkin maksud dia semangat lah kan, lebihkan semangat untuk ibadah. Baguslah tu. So kita ada baki-baki masa ni,
rebutlah peluang. Kurangkan bercakap, kurangkan benda-benda yang tak ada faedah sangat, gantikan dengan perkara yang mendatangkan faedah. Okay, insya-Allah. Yang penting yang berbaki ni buatlah. Tak payah kita fikir-fikir sangat, tak payah kita nak terlalu mengharapkan, dan kita kata ada kiraan-kiraan pula kan. Ada teori-teori bagailah, betul kita dah ramal-ramal lah. Oh dah ada lepas dah ni, kan malam ni apa, tak payah. Kita terus je. Semangat tu terus, latih 10 malam ni, dan yang paling penting kemuncak dia, once dah habis Ramadan, mampu tak kita ni masih lagi ibadah. Itu kemuncak dia. Itu climax dia. Kan, sebab bila kita dah buat 10 ni, dia kena memberikan kesan dalam diri kita untuk kita teruskan lagi. Itu, badannya masing-masing yang kena rasa. Kalau tak rasa tu maknanya tak dapat lagi istiqamah. Maknanya kita tak capai lagi takwa. Orang yang bertakwa mesti istiqamah. Dalam kalimah istiqamah ada tuqa yang membawa maksud takwa. So mesti kena berterusan. Saudara sekalian, buatlah. Satu lagi hadis Nabi sebut, yang Nabi buat apa? Mengejutkan keluarga, wa ayqaza ahlah. Ni contohnya lepas ni lah, mungkin ada yang masih tidur, berdengkur, keluar air basi ke apa kan. Nanti lepas ni, pergilah tunjukkan, kita bagi dia semangat untuk dia solat juga kan, untuk dia buat ibadah kan. Sebab itu terutamanya kalau lelaki, kalau boleh yang bagi mungkin ada suami kan, ada mungkin anak lelaki, sekali-sekala tu bagilah mereka iktikaf di masjid surau. Janganlah menghalang, letakkan di rumah saja kan. Mereka nak pergi tapi nak tanya tu takut kan. Sebab itu kalau cantiknya ibu-ibu sendiri bagi laluan, pergilah iktikaf, carilah pahala. Bukan cari bini barulah, cari pahala kan, contohnya. Jadi bagilah iktikaf, ajak sekali anak. Takut sangat suami keluar seorang, takut dia melalut pergi tempat lain, kan, ajak sekali anak. Anak jadi spy kan. So temanlah anak teman ayah, ayah teman anak. Sama-sama berpakat, iktikaflah di masjid surau. Tak mampu selalu buat sekali-sekala. Contoh esok, maknanya pagi esok ni cuti kan, Sabtu, pagi Ahad cuti kan. So pesanlah, bagi semangat sikit iktikaf. Itu pun antara sunnah. Untuk kita melatih bangun sendiri, bangun awal, ibu sekalian, so kita bagi semangat sikit supaya ni pun antara sunnah dan kita amalkanlah. Kan, tak mampu selalu buat sekali-sekala. Baik itu antara hikmah. Sebab apa? Bayangkan ibu sekalian, kalaulah suami, contohlah suami kan, duduk kat rumah tidur kan, dia letak dah alarm tadi pukul 4, bangun-bangun pukul 4, tengok isteri kat sebelah tidur berdengkur. Tak apalah, down sikit lah tu. Tapi pergi jugalah, keluar carilah, pergi kat bilik anak kan, kejut-kejutkan anak kan. Bila tengok, buka pintu, semua tidur bersepah kan. Jadi dalam hati pun terdetik, tak apalah ya Allah, aku tak mampu solat berjemaah pun tak apa ya Allah, aku tidurlah berjemaah, mudah-mudahan ada pahala juga kan. Kita pun sambung tidur. Jadi sebab apa tak bersemangat. Tapi kalau kita tidur, kita iktikaf di seorang masjid, bangun pukul 4 ataupun mungkin 3.30 dah bangun, ataupun katalah lambatlah bangun, tapi dengar dah imam dah mula solat kan, so kita akan terbangun, kita akan rasa paling-paling rasa malu. Takkanlah kita duduk tidur belakang selamba kan, orang duduk solat kat depan, kita mesti akan rasa macam malu, trigger tu ada. Betul, kita akan rasa tak apalah, pergilah solat, tengok ramai orang datang kan, dia ada semangat kan, sebab tempat beribadah kan, so memang kita akan jadi semangat tengok orang baca Quran lah, zikir lah, so kita akan mudah buat benda-benda macam tu. Itu antara hikmah lah tentang iktikaf ni, kita sama-sama kita buat. Dan seterusnya slide yang berikut, ini antara cadangan amalan yang saya dah sebut tadi lah dalam penyampaian saya. Saya kira tak ada apa sangat pun, cuba ibu-ibu sekalian tengok balik, kita redungkan balik dah lah semua amalan ni, cuba kita buat. Dan tafakur yang bawah sekali tu adalah yang saya sebut tadi, yang kita menyendiri, kita ingat pada Allah, kita muhasabah balik diri kita, ingat balik yang kita buat dosa, kalau boleh sampai menangis. Itu memang dituntut dalam Islam. Dalam hadis tu disebutkan dengan jelas, sampai dia menangis, maknanya betul-betul dia ikhlas, bukan dia buat-buat. Kalau tak boleh menangis, ibu-ibu sekalian, ingatlah ada satu pepatah mengatakan, sekiranya anda tak mampu menangis, menangislah kerana anda tak mampu menangis. Faham tak boleh menangis tu, tak rasa tak nangis, tak tahu nak nangis apa kan, menangislah sebab tak boleh nangis. Maknanya nak kata paksakan sikit lah, sebab takut bila orang tak boleh menangis ni, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa berdosa. Orang menangis selalu ni biasanya dia ada rasa berdosa, rasa bersalah tu ada. Bahkan Nabi sendiri pun tak ada dosa pun, tapi Nabi menangis, Nabi memikirkan tentang kita kan, Nabi mengalir air mata, Nabi doakan kita, Nabi istighfar pun untuk kita sebenarnya, tapi tak ada dosa kan. So kalau Nabi pun macam tu, kita lagi kena buat. Pasal kita ni sangat begitu banyak dosa daripada ibadah, dosa daripada pahala
Kan, benda yang melalaikan lebih banyak daripada benda yang mendatangkan faedah. Tengok bukti simple lah. Kita tidur berapa jam? Lebih kurang kita tidur, mungkin sekarang Ramadan ni kurang lah. Masa-masa lain mungkin sampai 5-6 jam kan. Tapi cuba tengok ibadah kita, sampai tak 5-6 jam? Ada orang jawab, sampai Ustaz. Macam mana boleh sampai ni? Biar betul. Kalau Ustaz saya tidur ni niat kerana Allah. Ibadah juga tu. Maknanya ibadah khusus lah Dia agak mustahil nak sampai 5-6 jam Cuba kita kira dengan kan. Paling-paling tak sampai lah pun. Mungkin solat campur solat sunat pun paling-paling pun mungkin 2 jam. Lepas tu apa lagi, zikir ke kan, solat malam ke, kita tak akan sampai dengan waktu kita tidur tu. Agak mustahil, dan kalau sampai pun tak ramai orang buat. Tak ramai orang sampai macam tu. So kita kata kita muhasabah. Allah bagi kita 24 jam yang sama, tapi kita gunakan more kepada benda yang kita nak, yang kita perlu, dan kita sebenarnya tak manfaatkan pun lebih kepada ibadah. So kita kena sama-sama bermuhasabah dulu sekalian. Dan seterusnya, ini satu zikir dulu sekalian, ni zikir tak ada susah pun dalam slide seterusnya. Yang mana zikir ni biasa kita dengar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya cuma nak highlight satu je, bacalah satu sekali. Dalam hadis Al-Bukhari 3293 disebutkan kelebihan dia sekalian. Kalau tak nampak boleh zoom in. Boleh zoom in, tarik guna 2 jari ni. Tengok kat situ, baca 100 kali sehari, dapat pahala yang berkali ganda. Tengok kan disebutkan seperti membebaskan 10 orang hamba, dituliskan kebaikannya 100, dijauhkan daripada 100 keburukan, dapat perlindungan daripada syaitan pagi sampai hari tu sampai petang. Jadi banyak lagi kelebihan tu yang disebutkan. Ibu sekalian, maknanya nak sebut, amalkan. Ini antara zikir yang penting, 100 kali sehari. Maknanya kita bahagi-bahagikan. Macam mana? Terpulang pada kreativiti masing-masing lah. Mungkin nak senang kita kira 5 kali solat. Kali solat maknanya macam mana? Maknanya bila 1 kali solat mungkin 20 kali contoh. So 5 kali solat dah 100 dah. Nak senang macam tu lah. Ataupun bebas lah. Yang penting ingat paling minimum 100 kali Zikir dia biasa je ni, tak ada susah pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So ambillah kiraan tasbih digital ke apa kan, kira bagi cukup 100 ataupun lebih pun tak ada masalah. Ini antara zikir yang kita kata kena tekankan lah dalam Ramadan ni. Mungkin tak buat lah, tak sempat dah, masa nak pukul 5 dah, nak doa lagi depan ni. Kemudian satu lagi doa yang kita dah biasa dengar, next slide, iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini pun saya kira tak ada masalah, kita dah boleh amal, dan kita nampak dalam doa ni ada tentang keampunan. Jadi ibu sekalian, jadi sama-samalah kita ambil faedah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita pagi ni. Jadi insya-Allah sebelum kita tangguhkan majlis dah pukul 5 kan, kita aminkan satu doa dulu. Mudah-mudahan adanya faedah, adanya manfaat, dan dapatlah menjadi satu asbab kita untuk menjadi lebih baik. Kan, janganlah sekadar kita macam gimmick masuk Ramadan semangat kan, habis Ramadan dah tak semangat langsung kan. Masuk Ramadan alim-alim belaka kan, habis Ramadan zalim-zalim belaka. Jangan macam itulah. Jadi mudah-mudahan dia memberikan kesan dapat kita sama-sama istiqamah, dan dalam slide tu pun tak apa, slide dah hilang, tak apa. Jadi sama-samalah kita ambil faedah, mudah-mudahan berkatnya Ramadan dan dapat kita sama-sama berubah insya-Allah. Sama-sama kita doakan sekalian, mudah-mudahan adanya faedah kepada kita insya-Allah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi 25 Ramadan ini kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman agar kami dapat bersungguh-sungguh melakukan amal soleh dengan penuh keikhlasan kepadamu ya Allah, supaya kami tidak rasa susah ataupun malas untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami sedar ya Allah bahawasanya kami dapat merasainya dengan halawatul iman, maka Engkau anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kemanisan iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Berikanlah kami kesihatan yang baik pada pendengaran kami, penglihatan kami, anggota tubuh badan kami, agar kami terus bersemangat, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami rezeki yang diberkati di sisimu ya Allah, rezeki yang diperluaskan agar kami dapat memanfaatkan rezeki itu untuk mencari redha dan maghfirahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah semua amal ibadah kami khususnya dalam bulan Ramadan ini dan khususnya pada malam 25 Ramadan ini ya Allah, amalan yang diterima di sisimu dan dikurniakan ganjaran yang selayak-layaknya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah hati kami mudah untuk menerima taufik dan hidayah daripadamu, Ya Allah. Janganlah kau jadikan hati kami keras, Ya Allah. Kami sesungguhnya kami mohon kepadamu agar engkau lembutkanlah hati kami. Engkau pancarkanlah iman dan cahaya kefahaman agama dalam hati kami dan jiwa kami, Ya Allah. Agar kami sentiasa di bawah naungan payungan rahmat kasih sayangmu, Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kami, sayangilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada siksaanmu. Sesungguhnya kami tidak dapat untuk menahan siksaanmu walaupun sebentar ya Allah. Jauhilah kami daripada segala macam penyakit, khususnya penyakit wabak COVID-19 dan penyakit berjangkit yang lain ya Allah, agar kami tidak mempunyai sebarang halangan untuk terus istiqamah melakukan amal soleh kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang berjaya mencapai matlamat Ramadan, menjadi seorang hamba yang bertakwa, menjadi seorang hamba yang mendapat keampunan di sisimu ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, golongkan kami dalam golongan tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, engkau terimalah segala amal ibadah kami pada malam ini, dan engkau jadikan ia asbab untuk kami merasai dan menikmati keindahan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, seperti mana yang kau janjikan ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami, terimalah segala taubat kami ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan sebenar-benar keikhlasan untuk bertaubat, maka engkau ampunkanlah, hilangkanlah segala dosa kami, dan engkau golongkan kami dalam kalangan hamba-hambamu yang seperti seolah-olah yang baru lahir, tidak ada mempunyai sebarang dosa pun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, kau lapangkan kubur kami di alam barzah nanti. Janganlah engkau menyebabkan kami dalam keadaan yang menghadapi kesusahan ya Allah. Sesungguhnya kami sedar bahawa dalam alam barzah nanti terdapatnya golongan yang akan disusahkan dan diazab, sehingga akan bertemunya rusuk kanan ke rusuk kirinya ya Allah, seperti mana yang kau sebutkan dalam suratul Qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak dapat untuk menahannya walaupun sebentar ya Allah. Janganlah engkau hukum kami atas apa yang telah kami lakukan, kerana sesungguhnya kami telah memohon kepadamu keampunan, maka engkau ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkan kami untuk menyelesaikan hutang piutang kami sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak menyusahkan sesiapa pun setelah kami meninggal nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami untuk mendapat keberkatan dan kemanisan Lailatul Qadar. Seandainya malam ini merupakan malam itu, maka engkau anugerahkan kami ganjaran yang selayak-layaknya di sisimu ya Allah. Seandainya malam itu pada malam-malam yang telah lepas, maka engkau anugerahkan jugalah kepada kami ya Allah. Seandainya malam itu malam yang akan datang, maka engkau berikan kami kekuatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah dan diterima ibadah itu di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Golongkan kami dalam golongan yang mendapat syafaat yang menjadi pertolongan kepada kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami syurga-Mu yang tertinggi, syurga Firdausil A'la, dan jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu walaupun dengan seringan-ringan azab ya Allah. Sesungguhnya kami tak dapat menahannya walaupun sebentar ya Allah. Izinkan kami untuk menerima kitab amalan kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Permudahkan kami untuk meniti titian sirat-Mu yang sangat halus itu ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala macam fitnah, khususnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ketenangan hati, jadikan keluarga kami istiqamah melakukan amal ibadah secara berterusan, tak kira dalam Ramadan ataupun selainnya ya Allah. Kami mohon, kami merajuk kepadamu ya Allah, angkatlah doa kami ya Allah, berikan kami kekuatan untuk kami terus melakukan perkara yang ma'ruf, dan jauhilah kami daripada segala macam kemungkaran.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Baik, sebelum saya serahkan kepada urusan JNI, suka saya peringatkan sekali lagi bagi sekalian iaitu lepas ni nanti pastikan sempat untuk solat sekejap, pilihlah mana solat yang sesuai, mungkin tahajud, mungkin hajat, mungkin juga taubat, jangan pilih tasbih lah, takut tak sempat nanti dia bagi salam nanti apabila pun dah azan tak sempat sahur, nangis nanti. Jadi sempatkan solat dan ibu sekalian, nanti ambil masa juga untuk doa sendiri nanti doa sendiri pun kena ada. Tak ada idea tengoklah dalam Google ke apa. Kemudian juga yang sebut tadilah iaitu longgarkan semua ibadah. Mudah-mudahan kita semangat teruskan dan mudah-mudahan kita dapatlah semua kita dapat Lailatul Qadar dengan izin Allah. Itulah sekarang itu untuk pagi ni. Saya mohon maaf kalau ada tersilap bahasa ke terkasar ke yang terguris hati ke. Saya sama-sama kita saling memaafkan lah. Tadi pun ada yang dah menyebabkan saya sakit hati sikit kan, jadi tak apa, saling-saling kita memaafkan. Mudah-mudahan Allah terima doa kita tadi, Allah makbulkan dan Allah angkat mustajabkan doa kita dan insya-Allah menjadi asbab kita semakin baik nanti, khusus lepas habis Ramadan. Itulah wallahu taala a'lam. Saya serah kembali kepada Bonda Nur Akiyah, Bonda Hajah Nur Akiyah. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi, jazakallah khairan kasiran. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim yang telah menyempurnakan munajat sahur pada hari yang ke-25 Ramadan. Moga Allah permudahkan kita meraih keistimewaan Lailatul Qadar dan dapat mengisi hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan yang berbaki beberapa hari lagi dan meneruskan melakukan amalan soleh dan kebaikan. Moga Ramadan kali ini penuh berarti cahaya iman menuju redha dan maghfirah serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas mutiara kata yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat, jadikan ibrah panduan bagi kita terus mengisi hari-hari terakhir kita yang berbaki lagi untuk memburu Lailatul Qadar. Syukran jazilan kepada seluruh sahabat penyintai ilmu yang terus istiqamah bersama-sama di kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemar Iman dan juga yang berada di halaqah ilmu pada pagi Jumaat penghulu segala hari yang barakah ini. Terima kasih kepada tim Gemar Nur Iman. Terima kasih kepada penginfak yang terus istiqamah, yang terus menyalurkan infak ke tabung Gemar Nur Iman. Moga rezeki kalian terus melimpah ruah dan mendapat keberkatan untuk menuju syurga Allah. Sebelum itu diwar-warkan dulu kuliah kita iaitu pada pukul 2.15. Seperti biasa satu hari satu juzuk bersama dengan Asatizah. Pada petang ini kita bersama dengan Ustazah Helen dan seterusnya. Pada sebelah pagi munajat sahur bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami pada pukul 4 pagi nanti. Dan sebelum itu saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sungguh yang baik itu daripada Maha Pencipta dan yang kurang elok itu daripada kekhilafan diri sendiri. Kita tutup program kita pada pagi ini dan sebelum itu ingatkan seperti apa yang Ustaz sarankan tadi nanti kita solat sunat dan terus berdoa sebelum kita bersahur. Masih kita ada masa lagi untuk kita sahur, lebih kurang sejam lebih lagi sebelum kita menunaikan solat subuh. Sebagai penutup program munajat sahur kita pada hari yang ke-25 ini dengan rasa bangga kita sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan seterusnya
menutup dengan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal masykur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.